Payung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat 30, 31 dan 32 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-8, muka surat ke-19. Memiliki tafsir Ibn Katsir ni tuan-tuan untuk kita memahami Al-Quran. Kerana terjemahan kadang-kadang boleh menghalang kita memahami maksud yang dikehendaki sebenarnya oleh Allah. Jadi memiliki tafsir Ibn Katsir ni antara laluan kita untuk memahami kalam Tuhan dengan lebih jelas lagi. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Sadaqallahul azim. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak datang seorang Rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahawasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Dalam kuliah lalu, saya telah huraikan kepada tuan-tuan maksud ya hasratan alal ibad. Iaitu ni merupakan satu nida. Ni kalau kita belajar bahasa Arab ada bab nida, munada, munadi, kita belajar bab ini, iaitu ini merupakan satu nida lil hasrah alaihim. Seperti seolah-olah apa yang dimaksudkan kat situ, ya hasratan fahazihi min ahwaliki allati antahduri fiha. Ini maksudnya seolah tibalah masanya untuk engkau merasa sedih, merasa tibalah waktunya untuk engkau menyesali apa yang berlaku. Jadi ini telah pun kita pelajari antara satu bab daripada isti'arah, iaitu bagi menggambarkan penyesalan, kesesalan yang berlaku pada manusia. Bukannya Allah SWT, kerana Allah Maha Berkuasa, ilmunya bukan ilmu kita. Yang mana seseorang daripada kita mungkin merasa penyesalan atas satu benda yang tidak kita sempurnakan. Bahkan orang yang telah mati beriman pun minta untuk kembali ke dunia supaya dapat yazdad minallahi amalan, untuk bertambah lagi, menambahkan lagi kebaikan-kebaikannya jika ada peluang diberikan begitu. Apatah lagi si kafir. Jadi keadaan orang yang kafir ini, yatahassar alaihimul mutahassirun, yatalahaf ala halihim almutalahifun. Inilah keadaan orang pada hari kiamat esok. Penyesalan yang berlaku, iaitu ini merujuk kepada satu penyesalan yang berlaku kepada semua manusia, terutamanya kepada si kafir. Ataupun boleh jadi seperti kata Imam Al-Baydawi, kata Sahibul Kasyaf, seperti disebut Ibn Arafah, perkataan ni disebut oleh Ibn Ashur juga merujuk mungkin satu bab isti'arah, bahawa ta'zim ma janahu ala anfusihim, apa yang menunjuk kepada rasa sedih, rasa tekilan, rasa nak kembali semula ke dunia. Inilah seperti ini dimaksudkan dalam konteks hasratan yang telah kita bincangkan. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dan kemudian dalam kuliah lalu saya dah ceritakan tentang hukuman yang Allah kenakan kepada penduduk Antakya ini, bahawa Allah tidak menurunkan untuk mereka malaikat yang membawa azab, cuma Jibril saja ataupun satu perkirakan saja. Kata setengah para ahli tafsir, tidak semestinya suara itu suara malaikat Jibril, yang mungkin merupakan suara malaikat yang lain, ataupun suara perkirakan angin kuat yang datang untuk meruntun telinga mereka sehingga menjadikan mereka pekak dan pecah genan telinga dan mati bergelimpangan semuanya. Itu ada kemungkinan seperti disebut di sebahagian para ulama tafsir, seperti contohnya Al-Imam Al-Qasimi. Dan kemudian saya ada jelaskan kepada tuan-tuan apakah hukum dalam konteks kita pergi menziarahi tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagai contohnya, bahawa Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat mengambil air dekat Madain Salih itu dan membuat roti untuk dimasak, maka Nabi SAW telah pun mengatakan kepada para sahabat, dan ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Jadi Nabi telah pun memberitahu kepada para sahabat, larangan baginda, jangan masuk, jangan duduk berseronok-seronok di tempat yang pernah diazab oleh Allah ini, melainkan kamu masuk padanya dalam keadaan menangisi apa yang berlaku.
supaya jangan kamu ditimpa apa yang telah menimpa kepada mereka. Bahkan pesan Nabi SAW kepada mereka ambil air di situ supaya dibuang air itu, tidak layak untuk digunakan. Sekarang orang bertanya, apakah hukum pergi ke laut mati ke, ambil tanah dia ke, pasir dia ke, atau pergi ke Petra terletak, kalau ikutkan kepada geografinya Al-Quran, mungkin mereka yang melihat apa berlaku pada Madain Salih itu umat yang lain, maka mereka pun golongan Anbat ini telah pun membina satu peradaban yang lebih hebat daripada Madain Salih, maka namanya Petra. Wallahu a'lam, hukum yang telah dikemukakan oleh para ulama, terdapat dua pandangan fatwa yang dikemukakan. Dalam fatwa Azhar mengatakan la mani' min ziyaratil bahril mayyit wa ghairihi min manatiq allati lam yaqum dalilun syar'iyyun ala anha mantiqatu azab. Para ulama Azhar memfatwakan bahawa tidak ada larangan untuk menziarahi laut mati, Petra dan sebagainya, kerana dalam bab pengharaman, larangan, dia mesti ada dalil yang sarih. Maka Nabi tidak ada larangan untuk para sahabat pergi ke laut mati sebagai contohnya. Tempat itu tempat persinggahan sebahagian mereka ketika perjalanan ke negara Syam. Kalau ia merupakan larangan, tentu Nabi akan melarangnya. Maka la farqa bainal bahril mayyit wa ghairihi min amakin lati fi hukm syar'i hatta yathbut dalil ala takhsisihi. Jadi bila tidak ada dalil dalam perkara seperti itu, maka mengapa ada pihak yang mengharamkan, melarang sebagai contohnya? Kerana tidak ada nas yang menunjukkan Nabi melarang tempat tersebut. Maka hukumnya ma lam yarid fihi nasun, tak ada nas yang mengharamkan, maka hukum asalnya lah halal. Ini adalah pandangan yang terkuat, wallahu a'lam. Namun demikian, ada setengah para ulama yang telah pun membuat tarjih mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kota Sadum adalah laut mati itu sendiri. Dari sudut kajian dikemukakan contohnya oleh Ibn Ashur dan kajian Dr. Albert, seorang yang menunjukkan pandangan kajian batu dan juga geografi, geologinya menunjukkan tempat itu memang tempat yang berlainan di atas permukaan bumi yang lain. Adakah ia benar tempat daripada dalam lapisan bumi yang telah diterbalikkan, seperti yang Allah SWT menceritakan hukuman itu berlaku kepada mereka. Contohnya dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengisahkan tentang azab tersebut diturunkan dalam surah Hud. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dalam surah Hud ayat 82 hingga 83. Bila datang perintah kami jadikan yang atas bawah, yang bawahnya atas. Kami hujankan ke atas mereka batu-batu daripada neraka. Ini merupakan tempat itu terletak jauh daripada golongan yang telah menzalimi diri mereka. Ini kata para ulama mengatakan memang sahlah merupakan laut mati, kota Sadum, beberapa kota yang pernah dibinasakan oleh Allah SWT. Dan dalam fatwa oleh Jawatan Fatwa Wilayah Persekutuan pun memilih pendapat ini jika kita rujuk dalam portal. Walau bagaimanapun ada keluasan dalam fatwa seperti yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, iaitu fatwa para ulama Azhar dan juga Islam online mengatakan la mani' min ziyaratil bahril mayyit wa ghairihi min al-manatiq allati lam yaqum dalilun syar'iyyun ala annaha mantiqatu azab. Bila Nabi tidak mengharamkan satu perkara atau melarangnya, tidak ada nas dalam perkara tersebut, maka hukum asalnya adalah hukum halal, hukumnya harus. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Baik, kita kembali kepada ayat yang menceritakan tentang hukuman Allah SWT ini. Alam yarakam ahlakna qablahu min quruni annahum ilaihim la yarji'un. Jadi apa yang berlaku, yuhka an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qila lahu inna qauman yaz'umuna anna aliyan mab'uthun qabla yawm al-qiyamah faqala bi'sal qaumi nahnu idhan nakahna nisa'ahu wa qasamna mirathahu. Jadi apa yang berlaku bila ada golongan pentaksub Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mereka ini berkata, tersebarlah berita pada zaman itu lagi, Syiah ini telah muncul mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini akan dibangkitkan sebelum kiamat. Maka Ibn Abbas yang ada pada masa itu berkata, celakanya golongan ini, macam manalah kita boleh berkahwin dengan mereka dan kita membahagikan pesaka bersama mereka. Maknanya nak katakan tegasnya, sesatnya golongan yang mengatakan demikian, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah yang ditegaskan bagi menggambarkan dalam penegasan ini untuk menerangkan kepada kita annahum ilaihim la yarji'un. Siapa yang telah wafat di kalangan manusia, baik mereka ini azab, dimatikan, dikenakan hukuman seksa, mereka itu mati bergelimpangan seperti berlaku kepada penduduk tempat yang kita bincangkan tentang Habib An-Najjar dan juga perutusan yang dihantar kepada mereka itu, mereka tidak akan kembali semula. Macam juga di kalangan kita yang telah mati tidak akan hidup semula. Tak ada siapa pun yang menceritakan kepada kita pengalaman bila mereka telah mati, melainkan datang ini adalah merupakan nas daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Maka dalam bahasa Arab di sini bila Allah Taala menyatakan wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun, ini merujuk kepada dua. Dari sudut i'rabnya sama ada dia mukhaffafa min ats-tsaqila ataupun ini merujuk kepada harfu nafi seperti ma.
Kalau dia merujuk kepada harf nafi seperti ma, maka dia samalah dalam surat Tariq bila Allah menyatakan ayat keempat itu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi lamma dalam bahasa Arab ini dia merujuk kepada, dalam konteks i'rab ni tadi, sama ada lamma ini adalah ila kalau ini tu berfungsi sebagai ma nafiyah, dan kalau ini tu mukhaffafa minas saqila, maka ma itu merupakan ma zaidah. Allahu akbar. Untuk kita belajar tafsir ni tuan-tuan, satu requirement ni mestilah kita memahami ilmu nahwu, ilmu saraf. Barulah kita faham apa yang Allah Ta'ala kendaki di situ. Dalam kita tafsir, kita akan menemui uraian sedemikian begitu panjang. Cuma adakah ia sesuai untuk saya bawakan kepada tuan-tuan dalam konteks tafsiran? Takut ia menjadi berat. Maka bila dinyatakan oleh Allah di sini dalam konteks ayat, wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun, dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam Kasyaf, maka ada orang bertanya, kalau orang bertanya pada ayat ini, fa in qulta kaifa akhbara an kullin bi jami'in wa ma'nahuma wahid. Kalau ada orang bertanya kepada anda, mereka ni baru belajar bahasa Arab, mereka berkata, kenapa pula ada in, lepas tu ada pula ada kullun, kemudian ada jami'. Bukankah jami' itu sama dengan makna kullun? Kalau kita terjemah bahasa Arab kan, ke bahasa Melayu kita, dan setiap mereka semuanya, setiap, lepas tu bilang sekali semuanya. Kullun kan maknanya setiap, jami' kan maknanya semuanya. Sembahyang berjemaah, sembahyang berkumpulan, semua orang datang hadir, gitu kan? Ada beza tuan-tuan, ada beza sebenarnya. Kerana bila menyebut perkataan kullan, dia merujuk kepada makna ihata, la yanfalit minhum ahad. Kalau sebut kullun ini berarti semua, tak ada pengecualian. Tapi bila Allah sebut perkataan jami', maknanya kat situ ada ijtima'. Ijtima' ni makna mahsyar, maknanya jami'. Mana di sini maknanya semua dikumpulkan. Tak ada datang, sebahagian datang waktu pagi, sebahagian datang tengah hari. Yang sibuk pula, tak saya nak datang petang. Yang lain pula datang minggu depan. Tak. Di akhirat besok, semua orang datang sekaligus. Tak ada nak delay, tak ada nak postpone. Tak ada nak kata aku tak sempat dah, ini boleh tak hari lain. Tak ada. Semua manusia, wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Allahu akbar. Ini kekuatan yang ada pada bahasa Arab tuan-tuan. Atas itu ia menjadi pilihan Allah SWT untuk jadi putusan dan juga hubungan antaranya dengan kita. Kerana bahasa ini paling kokoh tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bahasa Arab telah dijadikan bahasa untuk mencatat segala bentuk catatan arkib negara yang kuasa besar seperti Amerika itu. Menyedari bahawa bahasa Inggeris ni dia setiap 100 tahun dia berubah maksudnya. Shakespeare dulu bercakap zaman sekarang tak sama dengan apa yang kita sebut pada ini. Orang ini panggil knife, orang dulu panggil nifi. Tahu tuan-tuan, pisau tu. Dan bahasa orang putih ni bahasa yang pelik. Kalau sebut globe, earth, tak ada bunyi pun ERTH tu. Tapi bahasa Arab kalau kita sebut al-ard, alif, lam, alif, ada hamzah di atasnya, ra, dad, semua disebutkan, tak ada satu pun yang tinggalkan tuan-tuan. Nampak tak? Maka mempelajari bahasa Arabnya satu nikmat. Dengan cara itu kita dapat mentadabbur Al-Quran. Jadi bila Allah menyatakan wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun, dengar baik terjemahan ini. Setiap mereka semuanya akan dikumpulkan kepada kami, iaitu umat yang terdahulu, umat yang terkemudian, semuanya datang di hadapan kami pada waktu yang sama. Tak ada yang lain datang waktu ni, yang lain tak muat pula tempat datang kemudian, tak ada. Allah akan kumpulkan semua sekali. La yanfalit minhum ahad. Wal jami' bimakna istima' wa anal mahsyara yajma'uhum. Wal jami' bimakna fa'il, iaitu maf'ul. Seperti dalam bahasa Arab yang telah saya uraikan kepada tuan-tuan, bahasa Arab ni punya kayanya, struktur, wazannya. Kalau kita sebut perkataan katil, sama dengan maktul. Kita sebut asir, sama dengan maksur. Kita sebut kari, sama dengan makruh. Kerana dia ada wazan bagai-bagai, merujuk kepada makna yang beza untuk dipakai di tempat yang sesuai. Jadi bila Allah menyebut perkataan ini, mereka semua dikumpulkan tanpa ada seorang pun terlepas, dan dikumpulkan pula pada waktu yang sama. Jami' muhdarun, iaitu muhasabun, semua akan dihisab. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.